قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Ke-60, yakni daripada 77 cabang iman. Maka siapa yang bersifat dengan syu'bah, dengan cabang yang ke-60 ni, bertambah imannya. Dan siapa yang tidak bersifat dengan syu'bah ini, maka berkurang imannya. Dan jika bersifat dengan perangai yang terlalu keji seperti kufur, maka jatuhlah dia dalam kekufuran. Apa tu perangai, akhlak dan juga cabang iman yang ke-60? Kata musannif, baik perangainya. Baik perangai seorang tu. Baik perangai tadi tu kepada segala manusia. Elok perangai kepada segala manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala kata, menceritakan perihal Nabi kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat kepada syu'bah iman ni. Apa Allah Taala kata? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini khitab Tuhan dengan hamba-Nya. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad la'ala khuluqin azim. Sungguhlah di atas sifat-sifat, perangai-perangai, akhlak-akhlak yang sangat elok. Dan setengah daripada yang elok tu tadi adalah buat baik kepada sekalian manusia. Jadi kalau kita nak bermuamalah dengan orang, pilih yang baik dulu. Sekira-kira tidak menyakiti orang lain. Itu. Ambil hak tu dulu. Buat hak tu dulu. Dan tak kena kira adalah pada nak menjahati, buat jahat kepada seorang tadi. Pasal apa? Pasal perkara tersebut adalah haram. Haram kita membuat jahat kepada satu orang, satu hamba daripada hamba-hamba Allah, walaupun bukan manusia. Haram hukumnya. Tak boleh kita berperangai lagu tu. Tu setengah daripada perkara yang menambah iman. Ke-60 esa, membaikkan perangainya. Ini atas orang panggil jalan memperbaiki, membaikkan gitu. Membaikkan, memperelokkan perangainya, akhlaknya. Kepada siapa ni? Memperelokkan perangai kepada segala arhamnya, segala qarabahnya. Pasal apa ni? Musannif kata gini, pasal yang paling payah, yang paling payah nak buat baik tu tadi, kadang-kadang adalah kepada arham, kepada qarabah sendiri. Buat baik kepada saing boleh, buat baik kepada guru-guru boleh, tapi buat baik kepada mak ayah, buat baik kepada adik-beradik tu payah. Jadi terbalik. Sepatutnya buat baik tadi adalah kepada sekalian orang tanpa dipilih. Adapun kepada mak ayah dan adik-beradik, ada tuntutan tambah sikit, kerana mereka itu qarabah kita dan mereka itu zawil arham kepada kita, yang mempunyai ikatan hubungan kekeluargaan dengan kita. Hak tu dia ada tuntutan khusus pula. Bukan bermakna bila kita sebut lagu tu tadi dengan guru dan dengan orang lain kita boleh buat jahat. Bukan. Buat baik ni dituntut kepada semua orang. Tapi dengan zawil arham, dengan qarabah, dia terlebih dituntut dan ada kelebihan khusus pada buat baik. Sebab tu yang paling mudah berlaku jahat adab adalah kepada keluarga. Ditambih dalam kitab-kitab,
Suami yang paling dia akan diuji adalah dengan isterinya. Seorang isteri yang paling kuat diuji adalah daripada suaminya. Anak yang paling kuat diuji adalah daripada ibu ayahnya. Ibu ayah yang paling kuat diuji adalah daripada anak-anaknya. Pasal apa? Pasal dipanggil ayah itu dengan ayah, dipanggil ibu itu dengan ibu adalah kerana anaknya. Anak dia adalah sebab terbesar kenapa dia jadi ayah, kenapa dia jadi mak. Maka dia paling kuat diuji. Sudut ayah dan mak tadi tilik kepada anak. Anaklah yang akan menguji dia. Sama juga dengan anak. Anak tu dipanggil anak kerana mak ayah dia. Jadi yang paling kuat diuji kepada dia sebagai anak adalah mak ayah dia. Jadi kena bersabar, kena kira-kira sebelum daripada kita nak buat gapo-gapo, kena berperangai baik. Sebab tu dia kata membaikkan beki perangai kita. Dia kata lagu mana ni membaikkan, buat baik dengan tu tadi nak taswir, nak syarahkan, nak tafsirkan makna membaikkan tu. Kalau dalam kitab ni dia panggil dengan tu baun taswiriyah. Taswiriyah maksudnya tafsiriyah, nak tafsir, nak jelaskan apa makna membaikkan. Dia kata dengan perkataan, kecek tu bagi elok, kecek tu bagi comel, kecek tu bagi indah, dan perbuatan, perangai, akhlak, tindakan kita bagi kena, tindakan kita bagi comel, tindakan kita tu bagi muafaqah dengan syarak. Sebab tu kalau kita tu tadi adalah seorang pok, maka kita kena baca sirah jalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah. Lagu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan anak-anak dia, lagu mana? Kena belajar daripada situ. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak tegur sesuatu, Nabi akan ada mukaddimah tegur dia bila nak tegur anak-anak dia. Nabi tak tegur bak-bak lagu tu ya. Tapi pada setengah-setengah situasi Nabi tegur direct pula. Kita kena bezalah. Sebagai seorang anak, lagu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak sebagai seorang anak? Kena belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pelajar, sebagai guru, ada satu kitab sangat baik. Seolah-olah menghimpunkan segala yang kita cerita tadi. Ringkas kitab tu. Nama kitab tu tadi Ar-Rasulul Muallim. Nabi sebagai pendidik. Pendidik tu tadi ada sudut dia ayah, ada sudut dia anak, ada sudut dia adalah guru kepada para sahabat. Nabi sebagai seorang pendidik. Nama kitab tu bahasa Arab Ar-Rasulul Muallim. Ini pengarang dia adalah Syekh Masyayikhina lah, Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala, antara ulama muhaddis pada beberapa lama dululah. Tak ada dah lah syekhnya, Fadilatul Syekh tak ada dah. Molek kitab tu, dan ada terjemah dah di tempat kita, ada dah orang terjemah. Boleh carilah molek kitab tu. Kalau kita amati, insya-Allah kita boleh berakhlak dan berperangai seperti akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata musannif, pada perkataan dan perbuatan dan memberi harta, yakni harta. Antara cara kita berperangai baik adalah kita bagi harta. Kepada siapa ni? Kepada arham lah dulu. Bila kita nak bagi harta, dahulukan qarabah dan arham kita. Kalau anak, kepada mak ayah. Kalau mak ayah, kepada anak-anak. Kalau suami, kepada isteri dia. Tapi ada syarat kan kita ngaji dalam bab nafkah. Ada perkara-perkara yang boleh menggugurkan nafkah. Contohnya seorang suami, dia tu tadi wajib bagi nafkah kepada isterinya, makan dia, pakaian dia, apa lagi, tempat tinggal dia dan sebagainya. Tapi gugur kewajipan tadi kalau dia nusyuz. Dia nusyuz. Sebab tu seorang suami tak boleh cepat melafazkan kamu nusyuz, sebab berat situasi dia kalau dia duduk dalam nusyuz.
Dengan bahasa mudahnya, dia duduk dalam kemurkaan Allah. Seorang suami, dia jangan cepat nak melenting, nak mengata kamu ni dengan perbuatan kamu ni telah nusyus. Kena jaga. Tepat kita boleh tegur molek, kita tegur molek dulu. Kena didik dia dengan baik. Kalau mak ayah wajib bagi nafkah kepada anak. Bila tu wajib bagi nafkah kepada anak? Bila dia masih budak-budak, tak mampu nak bekerja lagi, belum baligh. Bila dah baligh, mampu bekerja, ada qaid pula. Bila wajib bagi nafkah? Bila dia miskin dan tak mampu nak bekerja. Tu baru wajib bagi nafkah kepada anak. Anak pula wajib bagi nafkah juga kepada mak ayah. Bila tu? Khususnya bila mereka itu miskin, wajib bagi nafkah. Tu semua perbahasan yang kita belajar dalam nafkah kan. Dalam bab nafkah. Tu semua tadi wajib bagi. Wajib bagi. Ada pun hak selain daripada tu, wa ma dunaha yang kita cerita tadi, hak bawah pada tu, semua tu adalah sunat. Semua tu tadi dapat pahala sunat, tak ada wajib tapi sunat. Semoleknya bagi gitu. Ni kena ada ni lah, kena ada orang panggil kesedaran. Common sense lah orang ni sebut common sense. Tu. Tapi tak ada wajib. Sebab tu kita kena pandai letak sesuatu dengan orang tadi. Kalau anak kita kan, ni anak ni sini wajib tak bagi kepada kita. Kalau wajib kita kena tegur, kena ayat ke dia, mu wajib ni bagi aku sini. Tapi kalau tak wajib, kita tak boleh kata wajib. Cuma mungkin kita boleh hajar dia, kata ni moleknya bagi. Sini ni moleknya beri. Sini ni moleknya betul sini. Gitu. Habis. Tu boleh belajar dalam fiqh lah, detail dia tu, hukum hakam. Kata musannif rahimahullah, jika berkehendak mereka itu, berhajat mereka itu, takdilah miskin, tak mampu nak bekerja, belum balik lagi, tu orang panggil situasi berkehendak. Tu kena kira lah. Kalau dia balik, kalau dia balik cukup umur dah dan sebagainya, hak tu kena usaha lah. Kena usaha. Sebab tu zakat fitrah, kalau seorang ayah dia nak bayar kepada anak, kalau anak tu balik dah, dia kena royak dulu sepatah. Royak kena minta izin. Kata ni hamba nak bayar zakat terus ke demo ni. Demo balik dah. Nak bayar zakat terus ke demo. Royak sepatah. Anak-anak yang balik kena royak. Sebab asalnya dia kena bayar sendiri dah. Tu dah. Tak tu kalau ayah tak perasan benda tu, anak yang perasan kena tolong royak. Tu pun kalau anak tu tak mampu lagi. Kalau anak tu mampu dah, dia kena bayar sendiri juga. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, ke-62, membanyakkan zikrullah. Dan tu dia nak terang zikir-zikir mengikut tertib. Kata dia ke-62, setengah daripada perkara yang menambah iman, membanyakkan zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Apa makna zikir? Asal makna zikir ni mengingati. Itu asal makna zikir. Ingat ni dia mesti dalam hati saja ke? Tak. Kadang-kadang mengingati tadi kita boleh bantu mengingat tu dengan sebut. Dan sebut tu lah hak lurah kita guna. Sebut. Zikir lurah kita, kalau makna segera faham tak? Zikir dengan makna sebut di lidah. Tu hak segera faham. Tapi sebenarnya zikir ni hak tinggi dah tu, hak bersebut dengan lidah tu. Hak asal-asal dianya adalah zikir dengan hati, ingat hati. Sebab zakara, asal makna zakara ni dia ingat dalam hati. Tu asal dia. Asal makna zakara fi'il. Zikrun tu masdar dia, ingat dalam hati. Kalau dia perlu ke bantuan sebut, maka dia kena sebutlah. Sebut bagi bunyi. Syekh Daud Fatani dia kata zikir ni ada 3 syarat dalam kitab-kitab dia. Pertama, nak jadi zikir kena sebut dengan lidah, dia kata. Sebut dengan lidah, bagi bunyi, bagi dengar. Yang kedua, bagi kena makhraj. Tepat tubik huruf tu tadi,
sifat huruf tu tadi tunaikan, tepat tubik huruf tu bagi kena. Tu yang kedua. Yang ketiga, bagi faham makna. Tu orang panggil sekurang-kurang ataupun rukun kepada zikir. Tu rukun zikir ada 3. Boleh dah? Ni pengarah kita sendirilah sebut. Habis. Kata musannif, membanyakkan zikrullah. Allah Ta'ala sebut kan? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Daripada ayat itulah. Nih, wahai orang yang beriman, ingatlah kamu akan Allah Subhanahu wa taala, akan ingat yang banyak. Atau bukan ingat sikit-sikit dak. Bagi usaha ingat banyak. Bagi usaha ingat banyak. Pas kalau sebut hati tak ada mari, contoh orang tanya, sebut dah tapi hati tak mari. Sebut dalam keadaan hati tu tak mari, lebih baik daripada tak sebut. Maka sebutlah. Ingatlah. Tapi nak bagi zikir tu jadi manfaat, kena faham, kena usaha hadir hati. Sebab tu dalam kita nak berzikir kepada Allah, kena ada muqaddimah kan? Apa contohnya? Ambil wuduk. Apa contoh lain? Menghadap kiblat. Apa contoh lain? Duduk dalam keadaan tenang. Apa contoh lain? Duduk jauh daripada orang. Apa contoh lain? Jangan makan terlalu banyak. Itu semua orang panggil muqaddimah nak berzikir. Ada tasbih. Itu semua orang panggil perkara yang membantu kita nak memudah zikir. Itu tiap-tiap kita tu kena ada tasbih tu. Tasbih. Kena ada tiap-tiap orang. Mudah kita nak mengingat berapa dah kita zikir dan sebagainya. Bilangan zikir ni dia ada 2 kategori. Ada yang warid, yang Nabi SAW cerita. Hak tu bilangan tersebut, walaupun kita tak tahu rahsia dia, kita wajib yakin kata pasti ada hikmah dia. Nabi kata sini mu kena baca 10 kali, maka baca 10 kali. Nabi kata selepas daripada semaya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Setengah riwayat 34. Jadi 100. Hak tu tadi kalau kita tak tahu dia punya faedah ataupun kita tak rasa lagi dia punya faedah pun, kita kena yakin kata ada faedah. Dan faedah dia adalah kita tahu itu sunnah Nabi paling kurang. Maka kita buat, dapat pahala, dapat redha Allah tu. Kategori yang kedua adalah zikir-zikir yang diletakkan bilangan oleh para ulama. Maka zikir-zikir ini yang diletakkan bilangan ni tadi oleh para ulama, bukan daripada baginda Nabi SAW. Bilangan-bilangan tersebut ada banyak orang panggil sebab lagu mana boleh jadi letak tu. Ada atas jalan tajribah, ada atas jalan ilham, ada atas jalan cubaan. Bila dia baca istighfar 1000 kali, air mata dia mengalir. Dia ajar kepada anak murid dia, mu istighfar 1000 kali, mengalir juga air mata. Maka dia pun tulis dalam kitab dia, untuk diri dia dan siapa yang nak ambil manfaat. Berzikir kamu istighfar 1000 kali, maka dapatlah kamu nadam, penyesalan mari dalam hati. Kita pun buat amal, jadi juga di kita. Tak ada masalah. Kerana asasnya zikir kan. Astaghfirullahalazim ni Allah Ta'ala suruh kan. Nabi SAW suruh kan. Maka tidak ada masalah. Sama juga selawat, sama juga mana-mana zikir. Gitu. Tu dhabit dia dah. Dhabit dia. Tak ada masalah lah. Walaupun perkara tersebut tajribah. Kita pernah pergi kepada Fatani. Ziarah ulama Fatani. Zikir dia adalah dengan sebut mati. Mi alih toyo tu lah. Dia sebut mati, 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 mati. Dia sebut gitu lah. Mati, mati. Tanya dia, apa sebut gitu? Sebab Tuhan suruh kita ingat mati, dia kata. Dan dengan sebab-sebut tadi, dia ingat semua mati, dia kata. Jadi dia pun sebut 1000 kali sehari. Mati, 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 mati. Tak ada lah dia. Mati sungguh lah. Dan mati tadi dalam keadaan sangat comel, 27 Ramadan, malam Jumaat. Buat mati pada waktu sebelum subuh. Dalam keadaan sujud. Gapo lagi alamat yang kita perlukan?
Tu. Habis setakat tu. Moga Allah Ta'ala kurniakan kematian yang baik kepada kita semua. Amin. Kata musannif, dan yang terlebih afdal zikir itu, apa yang terlebih afdal? Quran. Quran adalah zikir yang terlebih afdal. Jangan siapa kita kalau nak berzikir yang lain, siapa tinggal Al-Quran. Quran tak baca, zikir lain baca, tu tak kena tu. Quran tu yang paling afdal. Kalau kita masa tak ada, sehari pagi sampai malam kerja, balik masa sikit je ada, Quran tu kena baca dulu. Quran tu kena betul dulu. Quran tu kena baiki dulu. Dia ke pedoman dan panduan kita. Kalau kita tinggal dia, ambil hak lain, tak ditakuti kita masuk dalam talbisul iblis. Seperti mana seorang yang khusyuk ataupun kita kata fokus dia pada nak sembahyang tarawih, dalam keadaan qada dia banyak lagi tak selesai. Tu setengah ulama tulis siap-siap dah talbisul iblis. Bahaya. Kena selesai hak qada tu dulu. Wajib tunaikan yang qada. Kena selesai hak tu dulu, baru maya hak sunat tadi. Berasa tak tenang ustaz? Ketenangan itu mari bila kita buat benda betul. Kalau kita buat benda salah, kita duduk dalam keadaan kita berhutang dengan Allah, ya ke ketenangan? Tu kena cek balik. Tu. Sebab tu dia ada beza ibadat dengan adat. Ketenangan yang hasil daripada adat dia tak sama ketenangan yang hasil daripada ibadat. Ketenangan yang hasil daripada ibadat dia kekal. Dia kekal ketenangan yang hasil daripada ibadat. Tapi ketenangan yang hasil daripada adat, bila dia mukhalafah dengan ibadat, dia tak tenang dah. Dia tak ada dah ketenangan. Tu kita kena kira dah. Tu. Hak tu pendapat yang paling kena lah. Bab semaya qada tadi. Habis. Supaya juga bab sedekah. Dia nafkah tak bagi, tapi kalau nak sedekah tu tak kena juga. Sebab tu ulama dia tulis satu kitab khusus, nama dia Talbisul Iblis. Tipu daya iblis. Yang menyebabkan seorang itu tadi buat benda yang tak sepatut pada waktu dia sepatutnya buat benda lain. Tu. Kita kena pakat jagalah hak tu dah. Qala al-musannifu rahimahullah, kemudian maka kalimah tauhid. Ini setelah daripada kita berzikir dengan Al-Quran, setelahnya kalimatut tauhid. Apa kalimatut tauhid? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tu banyaklah cara baca, cara sebut. Kalau mazhab Maliki dia ringkas la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau syahadah dalam mazhab Syafi'i dia kena ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ulama bahas, kita sekarang ni dalam bab zikir ke dalam bab syahadah? Dalam bab zikir, maka dalam bab zikir la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tak ada asyhadu pun tak apa. Tapi dalam bab syahadah mazhab kita kena ada asyhadu. Tu hak asal. Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala dia ada satu kitab, nama kitab tu Diyaul Murid fi bayani kalimatit tauhid. Dia khusus Syekh Daud bahas lagu mana maksud la ilaha illallah dan lagu mana cara nak zikir la ilaha illallah. Nama kitab tu Diyaul Murid fi bayani kalimatit tauhid. Kalau kitab Durrus Samin Halabi lama tu, dia ada di tepi kitab tu. Tu Diyaul Murid. Habis. Kata musannif, dan zikir yang khafi itu afdal, yakni afdal daripada zikir yang jali. Zikir secara tersembunyi itu adalah terlebih afdal daripada zikir yang tidak tersembunyi. Bila tu ada qaid, bukan mutlak ni, ada qaid. Bila? Kerana jauh daripada riya. Pahas sini, kalau zikir jali, zikir dalam keadaan ramai orang, zikir seperti mana zikir selepas sembahyang, tak ada riya, maka tak ada masalah. Boleh dia berzikir dengan zikir yang jali, tak ada masalah. Boleh dah. Habis setakat tu. Moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah. Amin. Ke-63 ilmu yang memberi manfaat
dengan dia dengan ilmu tadi. Ni setengah daripada perkara yang menambah iman. Cuma nak dapat ilmu yang memberi manfaat, dia kena mengaji dulu. Mengaji barulah dapat ilmu tadi. Pas dia dapat ilmu pasal mana hak kita nak? Nabi SAW ajar kita untuk mendoa dengan satu doa, Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Kata para ulama pada mentafsirkan ayat ni, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, kena faham tiga benda. Pertama pada Allahumma rzuqna tu satu, ilman tu dua, nafi'an tu tiga. Yang mula-mula Allahumma rzuqna, kata ilmu itu adalah pemberian Allah Ta'ala, bukan hasil usaha kita, bukan hasil fikir kita. Kita fikirlah sejuta tahun pun, fikir kita tidak memberi bekas pada terhasil ilmu pada kita. Gitu. Melihat kita akan sesuatu tidak menjadi sebab kepada kita dapat ilmu. Tu kita kena ingat. Allah Ta'ala hak bagi rezeki ilmu tu kepada kita. Ketika kita faham sesuatu, sebab tu kita dianjurkan sebut Alhamdulillah. Hari ni boleh faham 10 syu'bah. Alhamdulillah. Sebab tu orang hak amal Alhamdulillah ni, amal gapo pun dia mudah nak buat amal. Kalau dia amal, dia istiqamah. Kalau dia buat amal, dia bersyukur. Tu orang hak melazimi Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, ilman. Isyarat kata antara sebesar-besar perkara yang melibatkan rezeki ialah ilmu. Sebab diletakkan selepas rezeki itu ilman, ilmu. Hak paling besar sekali yang diwarisi daripada para anbiya kepada sekalian ummah. Itu nombor dua. Yang ketiga, ilmu mana ni? Ilmu yang para anbiya warisi, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni padanya ada keberkatan. Nak buat amal mudah, nak bagi tahu kepada ahli keluarga, sahabat-sahabat, orang lain pun mudah. Boleh tu dah. Tu orang panggil ilmu yang bermanfaat. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia dalam keadaan antara sahabat yang sangat mulia, dia tak pernah tinggal dua doa. Pertama, Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Yang kedua, Allahumma rzuqna lisanan sa'ula. Dua. Ilman nafi'an, ilmu bermanfaat. Lisanan sa'ulan, lidah yang bertanya. Apa maksud lidah yang bertanya? Lidah yang bertanya ni, siapa dapat ketika dia jahil sesuatu, dia akan terus tanya. Sekira-kira dengan tanyaan dia tadi, hilang jahil dia. Kalau dia tanya pula, dia tanya memang tepat apa yang dia perlu. Dia tak melarat ke lain. Dia hanya tanya benda yang dia perlu. Tu lisanan sa'ula. Dan kalau dia tanya tepat pada waktu. Sekira-kira kalau dia tanya, dia dapat jawapan. Tu orang panggil lisanan sa'ula. Sebab tu Syekhna Syekh Husain Mahrasawi rahimahullahu ta'ala, ni antara guru kita yang meninggal pada 27 Ramadan tahun lepas. Maksudnya hari ini cukup setahun dah lah dia tak ada. 27 Ramadan. Antara doa yang selalu disebut untuk kita baca adalah doa tadilah, Allahumma rzuqna lisanan sa'ula. Baca semua dia kata, insya-Allah sangat bermanfaat. Kita akan tengok ilmu yang dapat pada kita tu berkat. Mudah nak buat amal, mudah nak sebar. Ilmu ni dia tak syarat umur. Ilmu ni dia tak syarat umur. Ilmu ni dia tak syarat siapa. Ilmu ni dia tak syarat pangkat. Dia tak kira siapa. Dia pergi kepada siapa hak layak. Dia layak, dia dapat. Dia tak layak, dia tak dapat. Kalau tengah layak dah, tapi buat benda menyebabkan jadi tak layak, dia pergi, dia hilang. Contohnya seorang itu tadi, dia alim, tapi banyak buat maksiat, wali'azubillah. Maka hilang ilmu dia. Tak ada dah ilmu dia. Ilmu jadi tak bermanfaat. Ilmu hanya jadi maklumat. Sebab tu tak sama kan? Ilmu maklumat. Orang itu tadi boleh tahu maklumat banyak, tapi boleh jadi ilmu dia tak ada pun. Tu beza ilmu dengan maklumat. Kun aliman, jadilah orang yang alim, bukan sahibal maklumat, bukan tuai empunya maklumat. Habis. Jadi setengah daripada perkara menambah iman adalah ilmu yang memberi manfaat. Kata musannif, ke-64
yakin yang tetap. Apa maksud yakin yang tetap? 100% yakin. Yakni jazam yang putus dengan hatinya. Kena yakin. Yakin apa? Akan agama Islam. Islam kita ni adalah agama Islam, dia kata sebenarnya, yakni agama yang sebenar. Itu maksud sebenarnya. Adalah agama yang sebenar. Walaupun kita tengok lah ni agama-agama lain dia menawarkan itu dan ini. Nah, kalau di tempat kita mengaji di Mesir, ni bukan kita nak cerita pasal Mesir sangat. Cuma benda ni boleh dilihat depan mata. Kalau di Mesir, antara agama yang selain pada Islam yang banyak adalah Kristian. Kristian. Gereja dia ni, kalau ada satu gereja di Mesir, kalau dengan Masjid Aisyah ni, sekali dengan pagar-pagar ni, ada 10 kali Masjid Aisyah. Ada satu gereja dia, besar. Nak cerita antara agama hok banyak pok dia. Jadi pok dia ni, kalau kita buang pok dia akan semua menawarkan solusi-solusi dalam kehidupan. Dia ada masalah pitih, mari gereja, kahwin pitih. Tapi syarat, mari gereja. Tu syarat dia. Dia ada masalah hidup, mari jumpa dengan kita. Dia ada masalah ke apa, mari kita tolong demo. Tapi dengan syarat mari gereja. Tu syarat dia. Lepas tu dia sampai sana kak, mari minum air. Ada air dia tu. Air tu kalau minum payah nak zikir, dia jadi berat hati, gelak hati. Air hak dia bagi tu hak dia mandi nak hapus dosa tu lah. Air kalau puak dia kalau nak hapus dosa tak nak istighfar, kena mandi. Selai satu tubuh tubik bok. Tu habis dah, suci lah. Oh sedap mandi. Mandi suci, mandi suci. Tu puak dia. Jadi lagu mana pun keadaan, kelebihan yang ditawarkan oleh agama lain, ingat semua. Islam adalah agama yang sebenar-benar agama. Kena yakin. Dia kata daripada sekali lagi, dengan hatinya akan agama Islam sebenarnya, yakni agama yang sebenar. Yang sunyi agama tadi tu daripada syukuk, daripada syok. Habis serta, yakni jazam tadi tu, serta tu hal kepada jazam. Jazam serta mengucap dengan 2 kalimah syahadah. Ini cara kita nak menzahirkan tanda dan bukti kita tu Islam. Kita sebutkan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i pun sangat dituntut untuk kita sebutkan syahadah sekali seumur hidup. Pak kita dok sebut lebih daripada sekali. Cuma hak sekali tu adalah hak sangat dituntut. Kalau dalam mazhab Maliki, dia kena sebut sekali dengan qasad. Aku sebut syahadah kali ni adalah kerana aku nak tunaikan wajib yang sekali tu. Dia kena sebut gitu. Dalam mazhab Maliki dia kena tekan sikit. Habislah. Kata musannif, dan inilah, yakni orang yang yakin dan mengucapkan 2 kalimah syahadah tu adalah hakikat mukmin yang dihukumkan, yakni yang diberitahu, yang diceritakan, yang dipastikan dengan imannya, iman orang mukmin tadi. Jadi iman yang diputuskan, iman yang dikatakan iman yang baik, iman yang sah di sisi syarak adalah orang yang beriman dengan agama Islam, yakin, jazam, dan dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Sebab tu terbatas syahadah dalam semua mazhab. Kalau seorang itu tadi dia sebut asyhadu an la ilaha illallah dan dia dalam keadaan sebut tadi sujud kepada berhala, tak sah syahadah dia. Dia tak boleh kata dia tu mukmin sebab ada perkara yang menunjuk kepada dia tak jazam Islam tu agama yang sebenar. Gapo? Sujud kepada berhala tadi. Habis. Dan lepas ia seorang mukmin tadi daripada kekal di dalam neraka. Tu. Jadi seorang mukmin kalau dia beriman, dia pasti masuk syurga. Khilafnya adalah ataupun berbeza keadaannya adalah dia tu tadi kena celup neraka ataupun tidak. Tu je. Tapi masuk syurga itu pasti sebagai seorang mukmin. Pah mukmin mana yang nak kena celup dalam neraka? Tak ada mukmin pun hak nak dicelup dalam neraka. Maka kita kena jagalah. Moga Allah Taala kurniakan kita masuk dalam syurga
tanpa diceluk neraka dan tanpa hisab. Ini maqam yang tinggi. Ke-65, benci ia seorang akan kufur, benci kepada kekufuran. Tengok benda-benda dan asbab kekufuran tak suka kita. Dia kata seperti ia seorang tadi benci menjatuhkan diri seorang tadi ke dalam neraka. Siapa kita hak suka dan berasa nak duduk dalam neraka, taksir kita kepada kufur pun kena setara tu juga, bahkan lebih. Kena jauh dan kena bencikan kekufuran. Rasa benci tadi terhadap kekufuran kalau ada dalam diri kita, maka bertambah iman. Benci tapi bertambah iman. Sebab tu kalau benci pada tempat dia, iman tu bertambah. Seterusnya, ke-66, kita imankan, yakni kita yakin dengan binasa alam ini. Yakin, kita beriman bahawasanya alam ini akan binasa. Alam di bumi saja ke binasa? Tak. Alam di langit saja ke binasa? Tak. Dua-dua dan belaka yang nama alam. Musannif kata alam ulwi, maksud alam di atas segala langit, dan sufli, dan di bawah isi bumi dan bumi itu sendiri. Tu orang panggil alam. Sebab tu setengah tafsiran alam ni apa? As-samawati wal ardu wa ma bainahuma. Tu setengah tafsiran alam. Dan dengan tafsiran inilah alam tu ada dua. Alam tinggi, alam yang rendah. Alam yang tinggi hak mana? Segala langit, 7 petala langit. Alam yang rendah mana? Daripada bawah langit yang pertama sehingga serendah-rendah, tu orang panggil sufli. Khulasahnya alam semua akan binasa. Kita duduk mana? Kita duduk dalam alam ke? Dan kita pun alam, kita pun binasa. Habis. Kata musannif, kerana Allah Ta'ala berfirman, kerana firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Terjemah, tiap-tiap seorang itu, tiap-tiap suatu itu, suatu tu tadi semua sekali. Semua sekali binasa. Apa binasa? Ada pengakhiran, ada hujung. Daripada tak ada tu jadi tak ada, daripada ada tu jadi tak ada. Dia kata melainkan wajahnya. Wajah tu bahasa Arab dah, bukan W-A-J-A-H tu. Wajah tu lafaz bahasa Arab yang tidak diterjemuh. Tu kena faham molek. Sebab kita tengah baca ayat yang padanya ada lafaz mutasyabihat. Dia ada kaedah bila kita nak faham. Bila kita nak berbahas berkaitan dengan ayat mutasyabihat, kita kena faham. Dan kita ada satu kaedah, bahawasanya apa? At-tarjamatu ba'da fahmil murad. Terjemah ni dia akan mari selepas daripada kita faham maksud dulu. Adakah maksud wajhun itu wajah, W-A-J-H tu? Tak. Bukan. Maka wajah di sini adalah dengan lafaz bahasa Arab. Apa makna dia? Kata musannif, wajahnya yang kekal, yakni zatnya, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud wajah. Bolehkah kita kecek sebut juzuk tapi nak makna keseluruhan? Boleh, tak ada masalah. Ni siapa buat ni? Ni tangan kamu buat. Hasil tangan kawan ni. Apa maksud kita? Kita buat. Air tangan hamba ni hari ni buka puasa dengan air tangan hamba. Air tangan lagu mana? Kita hak masuk tu maksud dia. Ni dalam bahasa dia panggil majazun mursalun alaqah kulliyah. Alaqah juz'iyah. Sebut juzuk tapi nak kull. Sebut juzuk, sebut wajah tapi nak zat. Kata Allah Ta'ala, setiap perkara itu akan binasa melainkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut zat, orang tanya, sifat lagu mana sifat? Allah Ta'ala sebut zat saja. Sifat Allah Ta'ala binasa tak? Tak, tidak binasa. Tidak binasa. Kerana zat, dia akan duduk sekali dah dengan sifat. Sebab tu bila kita ta'rifkan alam, orang tanya, apa alam? Semua hak selain Allah. Apa maksud Allah? Zat dan sifat. Semua sekali. Jadi zat Allah tidak binasa.
sifat Allah tidak binasa. Habis. Dan maknanya, apa makna binasa? Nya balik pada binasa. Bahawasanya Allah Ta'ala mengadamkan, meniadakan tiap-tiap suatu yang lainnya yang selain daripada Allah. Sampai masa setiap benda tu akan binasa. Ini satu mazhab daripada pegangan akidah. Dalam setengah pegangan, dalam setengah mazhab, dia kata ada 10 perkara yang tidak akan binasa walaupun ditiup sangkakala. Ada 10 perkara. Itu setengah daripada qaul pada hamba-hamba, makhluk-makhluk yang tidak akan binasa. Antaranya syurga dan neraka. Syurga neraka ada dah lah ni. Pada saat kita bernafas hari ni, syurga dan neraka ada dah. Kalau ditiup sangkakala, binasa tak? Tak binasa. Tu setengah daripada qaul pada makhluk tadi. 10 perkara 10 perkara ada. Tu tafsil boleh tengok dalam kitab akidah lah. Antaranya ruh-ruh kita, ruh para anbiya ila akhirih. Ke-67, ni senang ni. Kita percaya akan barzakh. Lafaz barzakh mari dalam Quran dengan 2 makna. Lafaz barzakh dalam Quran bukannya semua dengan makna alam barzakh. Tak. Lafaz barzakh dalam Quran imma dia mari dengan maksud yang menengahi di antara 2 perkara. Contohnya hak ni satu, hak ni yang kedua. Hak ni hak warna kuning ni dia menengahi di antara 2 pen dan pensel tadi tu. Maka dia dinamakan dengan barzakh. Itu dalam bahasa. Ini barzakh nama dia. Barzakh mana hak kita nak? Hak tu ke? Kita nak dengan makna alam yang menengahi di antara alam hidup dan alam akhirat. Seorang tu tadi bila dia mati, berpisah roh dengan jasad, pehidup dia binasa daripada dia, maka dia akan masuk pada satu alam barzakh nama dia. Dan barzakh ini seorang tu tadi akan masuk tanpa syarat zat dia, jasad dia tu tadi dikuburkan, tak syarat. Misalnya orang mati di angkasa, dikuburkan tak jasad dia? Tak. Pas dia, roh dia tadi masuk tak dalam barzakh? Masuk. Kena soal tak mungkin nakir? Kena soal. Gitu. Tidak disyaratkan seorang itu masuk dalam alam barzakh, dia dikuburkan, tidak disyarat. Seperti mana musannif bahas apa ni? Kata musannif, dan dia itu barzakh yang kita nak sini, barang yang yakni alam antara dunia dan akhirat, daripada waktu mati hingga dibangkitkan. Itu barzakh. Jadi selepas pada kita mati semua ni, kita akan sama-sama kita semua masuk pada satu alam namanya barzakh. Kita akan ditanya dan disoal di sana. Moga-moga elok keadaan kita di barzakh kelak. Amin. Maka tiap-tiap orang yang mati, maka senya telah masuk ia di dalam barzakh. Tiap-tiap orang yang mati pasti dia masuk dalam barzakh. Boleh dah? Madal itu tadilah soalan mungkar nakir dan sebagainya. Bawah tu musannif ada bahas mungkar nakir. Ke-68 kita percaya, yakni yakin dengan berkekalan, yakni tidak binasa segala arwah, segala roh-roh pada kubur. Roh yang ada pada kubur ataupun bukan kubur. Kerana kubur-kubur ini asalnya makna buk'ah. Buk'ah ni maksudnya tanah yang diletak ke jasad si mati padanya. Itu kubur. Tepat di tanah, dalam bahasa Arab dipanggil maqbaratun. Tepat dikuburkan seorang, nama dia maqbarah. Lurah kita sebut kubur, dalam bahasa Arab makna dia maqbarah. Orang Arab tak sebut kubur. Tempat kubur, kita panggil kubur tu, disebut maqbarah. Kubur kena kepada memasuk ke jenazah tu. Tu orang panggil kubur. Faham tak? Jadi maqbarah ataupun kubur, hak kita panggil kubur tu tadi, di situ tepat akan disoal segala ruh, seperti mana kita tengok dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Maka
adakah syarat roh tu tadi hanya sabit dikubur sahaja? Tak. Roh ni dia akan duduk di mana tempat dia tak ada dan di mana tempat dia meninggal. Kalau di laut-laut lah. Contohnya roh dia tu tadi ke apa? Dia tu tadi dimakan ikan. Di tempat tu lah roh dia akan duduk. Bila di akhirat kelak dia akan dibangkit. Dia dibangkit semula seperti mana sebelum dia dimakan tadi, pada umur-umur tertentu sekali dengan orang ramai, walaupun dia tidak dikubur. Faham dah? Kata musannif, tengok dia kata ke-69 kita percaya dengan seksa kubur. 8 silap. Ke-68 kita percaya dengan berkekalan segala arwah pada kubur, kemudian daripada mati jasadnya. Tuh, kena percaya bahawasanya roh tu tidak binasa, walaupun selepas daripada dia berpisah daripada jasad. Roh ni bukan sifat dah. Roh adalah jismun latif. Tu roh. Sebab tu roh bila dia berpisah daripada jasad dia binasa tak? Tak, dia tak binasa. Sifat kalau dia berpisah daripada jasad, daripada jirim, dia akan binasa. Roh tak binasa, maka roh bukan sifat. Roh bukan sifat, dia jismun latif. Jisim yang boleh meresap. Maka diketahui ia roh itu dengan barang yang di dalam kubur. Apa ada dalam kubur? Daripada nikmat atau azab. Tadi kita cerita dah kan? Nikmat dan azab ahli kubur ni bukan orang hok duduk di kubur ya. Orang hok tak kena tanah pun orang panggil dapat juga nikmat ataupun azab tadi. Maka tiada binasa ia roh selamanya, walaupun ditiup sangkakala, tak binasa. Atas qaul yang rajih, kata Syekh Daud, atas pendapat yang rajih, roh dan juga 9 perkara yang lain seperti mana syurga, neraka dan sebagainya itu tidak binasa. Ke-69 ni semua perkara menambah iman ni dah, dan perkara sam'iyat. Semua ni hak kita dok bila ni perkara-perkara sam'iyat dia panggil. Bila kita beriman dengan baginda Nabi SAW, kita kena beriman dengan setiap benda yang Nabi SAW cerita. Kalau Nabi cerita di akhirat kelak akan ada timbangan, wajib kita yakin. Kalau Nabi cerita selepas daripada mu mati, mu akan masuk pada satu alam nama dia barzakh, kita kena yakin. Itu semua perbahasan sam'iyat nama dia. Perkara yang terhenti iman kita atas apa yang kita dengar daripada baginda. Kata musannif, ke-69 kita percaya, yakni percaya, yakin dengan seksa kubur. Tapi kepada siapa ni seksa kubur? Bagi orang yang kafir. Seksa kubur ni dia ada untuk orang kafir. Dia kata berkekalan seksanya, seksa kubur tadi tiada putusnya, tiada putus seksa. Dia kata daripada mereka itu, daripada mereka yang kafir, yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, dapat seksa yang berterusan. Dia kata melainkan berhenti seksa tu semata antara nafakhat, antara tiupan sangkakala. Tu maksud nafakhat. Nafakhat tu bahasa Arab, dalam bahasa kita sebut tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ni ada 3 kali tiup. Ada 3 kali tiup. Pertama, tiupan yang pertama dia panggil nafkhatul faza'i. Nafkhatul faza'i ni bila dia bunyi tiupan sangkakala tu, maka segala orang mukmin akan mati. Dengan tiupan sangkakala pertama tadi. Orang kafir tak mati lagi. Setengah kata nafkhatul faza' adalah tiupan yang mengejutkan. Tu maksud nafkhatul faza' kali pertama. Yang kedua dia panggil nafkhatus sa'qi, ataupun dia panggil tiupan kematian. Ketika ni segala makhluk selain pada 10 mati belaka. Yang ketiga nafkhatul ba'si, tiupan yang membangkitkan. Bila kita nak bangkit nanti kita akan didahului dengan satu tiupan sangkakala, lepas tu bangkitlah segala makhluk. Ada setengah mazhab kata 2 kali tiupan. Nafkhatul
mauti dan juga nafqatul ba'thi. Ha tu hak masyhur juga tempat kita kan, dua kali tiup. Itu ada dibahas oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia. Disebut ke riwayat-riwayat hadis hak mengatakan tiupan sangkakala tu ada 2 dan 3 kali. Kata musannif nafaqat yang 3, kata Syekh Daud. Tadilah 3 tadi. Dan yang ni kena seksa juga dalam kubur bagi mereka yang dikehendak oleh Allah Ta'ala akan seksa daripada orang yang asi, yang berdosa, yang mukmin. Ha tu. Juga diseksa juga orang mukmin yang berdosa yang Allah Ta'ala kehendak dia diseksa. Dan demikian lagi nikmat, yakni wajib kita percaya juga dengan nikmat. Atah kepada atas itulah. Atah kepada atas tu, jumlah atas tu. Dan demikian lagi nikmat bagi segala orang yang mukminin. Kita wajib percaya bila masuk dalam kubur orang mukminin yang bukan berdosa dapat nikmat. Berkekalan pula, yakni berkekalanlah nikmat tadi hingga dibangkitkan pada hari kiamat. Masuk barzakh tu duduk dalam nikmat selalu dah. Tu syarat dia orang mukmin tidak berdosa. Dan demikian lagi kita percaya, ini wajib kita percaya dengan soal mungkar wa nakir. Mungkar dan nakir. Apa mungkar dan nakir? Iaitu 2 malaikah yang petanya, yakni yang tukang tanya bagi kubur, yakni di dalam kubur. Bagi dengan makna dalam. Di dalam kubur. Wajib kita beriman ada 2 malaikah namanya mungkar nakir, yang akan bertanya tentang kehidupan kita di dunia lagu mana. Semaya demo lagu mana? Bagi nafkah lagu mana? Tunai tanggungjawab lagu mana? Khidmat kepada mak ayah lagu mana? Itu semua kita akan ditanya. Maka kata musannif, maka ditanya bagi tiap-tiap yang mukallaf. Semua mukallaf kena tanya. Dan jikalau tiada dikubur akan dia sekalipun, walaupun tak kena tanah dalam kubur. Mati nu atas angkasa, moga nak pergi bulan kan? Tengah nak pergi bulan tu mati. Tu kena tanya juga dengan mungkar dan nakir. Manakala yakni selama mana syarat nak kena tanya mungkar nakir ni ya. Manakala yakni selama mana ia mukallaf. Kena tanya. Dan nama mukallaf demo kena tanya. Melainkan ada beberapa mukallaf yang tak kena tanya. Siapa? Melainkan syuhada sabilillah. Bila musannif sebut syuhada sabilillah dan ke atas Nabi, Rasul, semua tak kena tanya dalam kubur. Sebab mereka dijamin dah syurga. Gitu. Kalau kita tanya, ada tak mukallaf yang tak kena tanya mungkar nakir? Ada. Syuhada dan ke atas. Orang hak mati syahid dan ke atas. Habis. Dan dinamakan keduanya mungkar dan wanakir. Kenapa panggil mungkar nakir? Munasabah kok mana? Kerana mengingkarkan. Apa maksud mengingkarkan? Memberi layanan yang tidak baik. Itu maksud mengingkarkan. Kerana mungkar dan nakir ni memberi layanan yang tidak baik keduanya itu atas orang yang mukmin yang asi. Dia asal malaikah ni kepada orang mukmin dia akan buat baik. Tapi kalau asi, kalau seorang itu tadi berdosa, maka dia akan dapat layanan yang tidak baik di dalam kubur nanti. Waliyahzubillah min zalik. Maka ta'i, yakni maka mukmin yang buat taat. Tu ta'i bahasa Arab tu dah. Tu bukan tu'ik baca dia ta'i. Ta'i maksudnya mukmin yang buat taat. Dia kata tiada masuk atas melainkan malaikah yang mubasyir dan basyir. Kalau orang mukmin yang ta'i, orang yang buat taat, mungkar nakir masuk tak? Tak masuk. Siapa hak masuk? Malaikah yang nama mubasyir, basyir, nama malaikat. Kerana bahawasanya kedua mubasyir dan basyir ni menyukakan kedua malaikah akan mukmin tadi yang taat rahmatullah dan pahalanya. Yakni kerana mubasyir dan basyir
bila seorang yang buat taat masuk dalam kubur, maka dia akan dapat rahmat Allah. Rahmat Tuhan bagi kepada demo dak buat baik atas muka bumi. Ini ambil rahmat Tuhan. Diluaskan kuburnya, diletakkan di taman-taman yang elok, dapat bauan yang wangi-wangi. Itu maksud didapatkan rahmat Allah dan pahalanya, pahala dalam kubur. Orang buat taat, dia pandai cari jariah. Antara jariah yang terbesar adalah meletakkan anak kita dalam ilmu. Cuma kita bersedah ni, orang yang nak letak anak dia dalam ilmu ni kena sabar. Sebab dia adalah jariah terbesar sekali daripada jariah-jariah yang Allah Ta'ala buat. Anak yang menuntut ilmu, yang duduk dalam ilmu, dia kena sabar. Mak ayah tu sendiri kena sabar. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Setengah ulama dia kata masuk dah sini. Yang ketiga adalah wakaf. Apa-apa jenis wakaf. Yang keempat adalah sedekah. Tu semua jariah. Yang terakhir ni kita minta semua kita jadi belaka anak yang soleh. Anak yang soleh macam kita harap semua kita ni lah. Semua kita ni jadi anak yang soleh kepada mak ayah kita dan solehah untuk perempuan. Maka seorang tu bila dia soleh, dia akan jadi jariah. Dia akan jadi orang panggil pahala, ladang pahala kepada mak ayah dia walaupun telah tiada. Moga-moga kita semua termasuk dalam anak soleh ni. Amin. Rasulullah SAW anak yang soleh. Lepas tu kita bila ikut Rasulullah, kita jadi anak yang soleh. Habis. Dan adalah panjang-panjang dah hak ngalah ni. Dan adalah memberi ketahui, yakni ibarat dia pun masya-Allah lah. Dan adalah memberi ketahui, yakni perkataan tadi bahwasanya mungkar dan nakir masuk kepada mukmin yang asi, dan basyir dan mubasyir masuk pada mukmin yang taat. Perkataan tadi memberi ketahui dengan adalah berbilang-bilang malaikah soal kubur. Bila kita kata lagu tu tadi, Pehel kata banyaklah malaikah soal kubur, bukan dua je. Dah mungkar dan nakir hanya masuk kepada mukmin yang asi dan juga kafir. Lepas tu pada mukmin yang buat taat tak masuk mungkar nakir. Yang masuk kepada mereka adalah basyir dan mubasyir. Ini Pehel kata malaikah mungkar dan nakir ni banyak, bukan dua. Gitu. Kata musannif, dan yang terlebih akrab dan yang terlebih dekat dengan yang betulnya bahawasanya keduanya itu mungkar dan nakir dua malaikah jua. Kata Syekh Daud, dua je malaikat ni. Pas lagu mana kita nak faham? Dan sungguhnya bersalahan sifat keduanya mungkar dan nakir dengan sekira-kira orang yang dimasuk atasnya, dimasuk atas orang tadi. Kalau baik maka masuk dengan cara baik. Ketika tu kita panggil basyir mubasyir ataupun mubasyir basyir. Kalau orang tu tak baik, wa'alaikumsalam, maka yang masuknya keadaan mungkar dan nakir. Sebenarnya dua aja, gitu. Habis. Kita teringat dalam satu kitab tafsir ada cerita perincian masalah ni, iaitu kitab tafsir Al-Imam An-Nasafi. Al-Imam An-Nasafi pada ayat dalam surah As-Sajdah dia cerita tafsilan masalah kematian, malaikah kematian dan malaikah soal dalam kubur. Sebenarnya so dan dua ataupun lebih. Ada perincian dalam kitab tafsir tersebut. Tu. Jadi pendapat yang muktamadnya adalah malaikatul maut hanyalah satu dan mungkar dan nakir hanyalah dua. Gitu. Habis. Kata musannif rahimahullah, dia kata sekira-kira orang yang dimasuk atasnya, maka masuk keduanya malaikat tadi atas orang yang asi, orang yang berdosa di dalam sifat mungkar wa nakir. Dan masuk keduanya malaikah tadi atas orang yang taat, orang yang buat taat di dalam sifat mubasyir dan basyir. Gitu. Ke-70.
70 dah ni. Habis atau ilah? Habis. Sampai atau habis. Ke 70 dah ni. 7 lagi. 7 ni sikit lah. Sikit lah 7 ni. Kena sabar. InsyaAllah malam 27 kita, hari 27 kita khatam. Tu alamat. Alamat qabul insya-Allah. Cuma kena sabar. Kalau tak sabar tu tak ada alamat qabul pula. Jadi kena sabar. Ke-70 kita percaya, ini kita beriman dengan ba'thun. Ba'thun ni bahasa Arab. Apa ba'thun? Yakni bangkit daripada kubur. Bila seorang tu mati, maka dia pun tak ada. Itu mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Daripada ada, kita jadi tak ada dengan sebab kematian kita. Bila kita sampai masa Allah Ta'ala dah selesaikan dah segala urusan hamba-hambanya dalam barzakh, maka kita akan dibangkit semua sekali lagi untuk urusan-urusan setelahnya yang kita panggil pada hari kiamat. Dan bangkit tu dipanggil dalam bahasa Arab ba'thun. Maka ba'thun ni dia adalah ada setelah daripada tak ada. Ada setelah daripada tak ada. Itulah maksud ba'thun. Kata musannif, bangkit daripada kubur atau daripada lain atau daripada yang lain daripada kubur. Mana contoh hak bukan kubur tapi berlaku ba'thun juga, seperti orang yang tenggelam di dalam laut dan dimakan binatang yang liar dan orang yang terbakar. Semua ni tadi mati, masuk dalam alam barzakh, ditanya mungkar dan nakir, dan dibangkit di akhirat kelak. Tu. Dan dibangkitkan segala ajsadnya, segala jasad-jasad seorang yang mati tadi, yang asli, yang asal, serta arwahnya berserta dengan ruh. Bila kita dibangkit, ditiup sangkakala, bila kita dibangkit nanti dengan tiupan sangkakala, maka sekali jasad akan bangkit daripada zaman Sayyidina Adam sehinggalah kepada manusia yang terakhir daripada umat baginda Nabi SAW. Dibangkit habis. Dibangkit tadi tu jasad dengan ruh sekali. Macam kita lah ni, jasad dengan ruh sekali. Sekali dengan sifat-sifat kita yang kita ada atas muka bumi ni. Habis. Dan sifat-sifat kita di akhirat kelak adalah berdasarkan amalan. Bukan berdasarkan tubuh badan kita di atas muka bumi. Bukan. Apa amalan yang kita buat di atas dunia, itulah yang akan jadi keadaan kita di akhirat kelak. Jika baik, maka baik. Jika buruk, maka buruk. Ke-70 esa, kita percaya, yakni kita yakin akan hari kiamat. Kita yakin dengan hari akhirat. Ni sangat banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjuk kata kita ni akan bangkit di akhirat kelak dan akan masuk pada satu hari, nama hari tersebut hari kiamah. Kiamah asal maksud dia berdiri. Berdiri di akhirat kelak, keadaan yang ghalib kepada hamba Allah adalah dia akan berdiri di padang mahsyar. Sebab tu dipanggil hari kiamah. Lagi tu baca dia lagi dah. Tapi Syekh Daud maksud dia tulis dalam tulisan tangan dia tulis lam alif kaf. Orang dulu bukan rumah ga, titik ga pun tak ada. Titik dia tak tulis. Tapi baca dia lagi akan datang, tak dapat tiada daripada hari kiamat nanti. Allahumma ahsin halana fi yaumil qiyamah. Moga Allah Ta'ala memperelokkan keadaan kita pada hari kiamat. Tak ada dah. Kita boleh minta dengan Allah Ta'ala je nak memperbaikkan keadaan kita. Kita tak boleh minta, tak boleh nak beli kedai. Bazar Ramadan tak ada jual tu bagi tu. Gapo nak memperelokkan keadaan kita ni kena minta sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3 hari lagi tinggal. Hari yang penuh keberkatan dan kemuliaan. 27 hari telah berlalu. Maka manfaatkanlah 3 hari yang berbaki ni. Kena usaha molek.
Kena usaha molek. InsyaAllah. Ke-72 kita percaya, yakni kita yakin dengan hisab. Hisab maksudnya menghitung amalan. Itu maksud hisab. Menghitung amalan. Dan iaitu yakni pada hisab tersebut hari melintangkan, yakni menceritakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata Allah Taala tak tahu akan amalan-amalan kita semua ni, tahu belaka dah. Tapi Allah Taala nak bagi tahu kepada hamba dia nizam Tuhan yang maha bijaksana. Bila dia buat satu hamba, dia letak hamba tu atas muka bumi, dia bukan letak saja-saja. Bahwasanya kamu wahai hamba Allah, bila mu duduk atas muka bumi, aku bagi pahala, aku bagi ujian, aku bagi ini untuk ujian kamu ila akhirih. Dan kamu akan menghadapi di akhirat kelak beberapa fasa pula. Semua tu tadi adalah untuk memperingatkan kita bahawa kita ni akan bertemu dengan dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Kata musannif ke-73, kita percaya, yakni kita beriman dengan siratal mustaqim. Kita beriman dengan titian sirat. Selepas daripada hamba tu dihisab, hamba tu tadi akan diperlalukan kepada di satu titian. Titian yang ada 3 tahap, menaik, straight dan turun. Tu titian sirat. Di bawahnya ada neraka Jahannam. Di hujungnya ada syurga. Tingkat pertama. Ke atas, bila sampai hujung sana, naik straight, naik atas tu syurga tingkat yang ke-7. Syarat nak masuk syurga, dia kena lintas dulu. Cara kita melintas tadi adalah berdasarkan amalan yang Tuhan terima daripada kita di dunia. Apa amalan yang Tuhan terima, itulah yang akan jadi keadaan kita melalui titian sirat. Kata musannif, iaitu titian yang dibentangkan, yakni yang dibukakan di atas Jahannam, yakni neraka Jahannam. Yakni di tengah neraka Jahannam. Bawah neraka, atas ada titian sirat. Dia kata lebih halus, yakni titian sirat tadi daripada rambut, dan terlebih tajam daripada pedang. Tu keadaan titian sirat. Benda ni harus pada akal kita boleh fikir. Walaupun pada adat kalau kita tengok, nak tijak kan benda halus pada rambut. Pada akal kita boleh terima. Dan Allah Ta'ala, Nabi SAW cerita keadaan titian sirat. Maka wajib kita beriman. Dia kata di atasnya, di atas titian sirat tu, pekait, yakni yang mengkait. Pekait ni macam nyakuk gini macam mata kain tu nyakuk. Jadi bila seorang tu tak dilalu, akan ada yang mengkait. Mengkait tu nak suruh ke apa? Nak suruh jatuh masuk dalam neraka. Yang dikait adalah yang melakukan dosa sahaja. Yang buat dosa kena kait. Pak, jatuh. Tu. Sebab tu kita kena usaha 2 benda atas muka bumi ni. Usaha bagi amalan tu diterima, usaha bagi dosa tu diampun. Dua benda kena usaha molek. 2 benda kena usaha molek. Habis. Dia kata di atasnya, di atas sirat, pekait yang disambar akan orang yang disuruh sambar. Sambar ni maksudnya terkeh. Kata setengah ulama, iaitu apa tu pekait tu tadi? Pekait tu adalah keinginan anak Adam yang dijadikan oleh Allah Ta'ala akan keinginan nafsu yang dituruti oleh anak Adam tadi. Allah Ta'ala buat dalam bentuk berjisim, dalam bentuk kait. Lalu gapo dia buat? Menyambar akan orang yang dikehendaki sambar. Suruh terkeh. Jadi hak terkeh tadi tu adalah qadar yang kita ikut nafsu yang jahat-jahat di atas muka bumi. Jadi selama mana seorang tu tadi mengikut hawa nafsu dia, semakin bertambahlah pengkait dia tadi tu. Asbab untuk jatuh dalam neraka wal a'udzubillah. Kata musannif, dan datang pada khabar, yakni hadis, bahawasanya orang yang mukmin diberi akan orang mukmin nur, cahaya
di atas sirat al-mustaqim. Orang mukmin ni dia ada cahaya di atas titian sirat. Titian cahaya tadi tu dengan tapak kakinya, tapak kaki orang mukmin. Dan ada pun jauh perjalanan, jarak perjalanan titian sirat. Kata qil 15,000 tahun. 5,000 naik, 5,000 betul. Betul ni maksudnya straight. Betul lalunya. Dan 5,000 turun. Naik, straight, turun. 15,000. 5,000, 5,000, 5,000. Tiada dapat lalu atasnya melainkan orang yang kepeh perutnya lagi kurus. Tu. Apa makna musannif tafsir? Daripada takut akan Allah Ta'ala. Yakni musannif nak kata, tiada dapat lalu di atas titian sirat itu melainkan orang yang takut akan Allah. Itu maksud dia. Jadi takut tu daripada tu nak menerangkan maksud orang yang kepeh. Bukannya takluk pada kata kurus. Langit terjemah gini, lagi kurus daripada takut. Salah baca gitu. Dia kena baca daripada tu menerangkan orang yang kepeh. Siapa orang yang kepeh yang musannif maksud ni? Orang yang takut akan Allah Ta'ala. Gitu. Kena jaga malik ibarat dah. Takut salahlah tafsir. Kata qil, kata setengah pendapat 3,000 tahun. 1,000 tahun naik dan 1,000 tahun betul lalunya, jalan straight, dan 1,000 tahun turun. Wa ala kulli hal, lagu mana pun lama di atas sirat tu tadi, lama keadaan tu tadi. 1,000 tahun tu lama. 1,000 tahun tu lama. 15,000 tahun lagi lama. Itu kita kena kira. Gana keadaan kita seksa. Kata musannif, maka dihimpunkan dua qaul itu. Gana kita nak himpun dua keadaan tadi, dua hadis tadi. Dia kata sebab bersalahan orang yang lalunya dan lambatnya. Rupanya orang hok lalu 15,000 tahun adalah tilik kepada orang yang lambat. Orang yang amalnya sikit, wal-i'azubillah. Orang yang jalan 1,000 tahun, orang tu tadi dia cepat sikit daripada orang hok 15,000 tahun tadi. 3,000 tahun dia cepat daripada orang hok 15,000. Ada lagi dalam setengah hadis sebut orang yang lalu titian sirat ni sekelip mata. Kelip mata siapa ada di dalam syurga. Tu. Jadi berdasarkan keadaan amalan kita yang Tuhan terima di dunia dan dosa yang diampunkan Tuhan di dunia, itulah keadaan kita melalui siratal mustaqim. Maka bersalahan lalu mereka itu setengahnya seperti kilat yang menyambar, dan setengahnya orang yang lalu seperti angin, dan setengahnya orang yang lalu seperti pelari kuda, yakni orang yang berlari dalam keadaan menaiki kuda. Tu maksud pelari kuda. Dan setengahnya seperti orang yang berjalan, orang jalan kaki biasa. Dan setengahnya mengesok, tarik kaki. Dan setengahnya jatuh di dalamnya, di dalam titian sirat, yakni jatuh di dalam neraka, wal-i'azubillah. Habis. Wajib kita beriman dengan titian sirat. Ke-74, kita percaya akan haud, yakni akan telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Amru ibn al-As, ini antara sahabat yang membuka kota Mesir. Sayyidina Amru ibn al-As, di Mesir tu dia ada masjid besar dia, masjid Sayyidina Amru. Sayyidina Amru ibn al-As meriwayatkan keadaan telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Haudi masiratu syahrin." Telaga aku ni kalau daripada hujung ni nak jalan kepada hujung sana, kena jalan sebulan, masiratu syahrin. Kena jalan sebulan baru sampai hujung ni ke hujung sana. Isyarat kepada luas. Pencedoknya tu tadi banyak seperti bilangan bintang. Siapa yang minum daripada telagaku ini, maka dia la yazma'u abada. Dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Tu.
Di mana telaga Nabi duduk? Ada dua pendapat. Ada yang kata telaga Nabi itu duduk sebelum daripada masuk syurga. Selepas sirat ada telaga Pendapat yang kedua kata ada dua, dalam syurga sebelum masuk syurga tu. Habis setakat tu berkaitan dengan telaga baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga kita dapat minumlah daripada telaga ni. Ke-74 kita percaya akan haud Nabi kita. Haud ni telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah bagi telaga baginda Nabi kita ni dua saluran air, hujungnya masuk dalam telaga. Dan kayungan, yakni pencedok dia tu tadi, sebilang-bilang bintang di langit. Banyak bilangnya cedok tadi tu. Maka minumlah segala orang yang mukmin pada padang mahsyar dahulu daripada meniti siratal mustaqim. Ini pendapat Syekh Daud. Dia kata ada telaga Rasulullah SAW duduk sebelum daripada naik siratal mustaqim. Ke-75, sikit lagi dah, 2 lagi, 3 lagi. Ke-75, wajib kita percaya, kita beriman akan syurga dan neraka. Dan wajib kita beriman syurga dan neraka ada dah ni. Mu'tazilah kata syurga dan neraka tak ada lagi. Ahli sunnah, seperti mana kita tengok dalam hadis-hadis Isra' dan Mi'raj, isyarat dengan sangat jelas kata syurga dan neraka sudah ada dah ni, syurga dan neraka ni. Dan bahawasanya keduanya syurga dan neraka telah dijadikan ada keduanya syurga dan neraka sekarang. Tengok syarat kata lani ni ada dah, yang disediakan syurga bagi segala hambanya mukminin dan kafirin, yakni untuk neraka. Neraka pula disediakan bagi segala hamba Allah yang kafirin dan asin. Asin maksudnya orang yang buat dosa. Kekal adanya syurga dan neraka selama-lamanya, tiada binasa keduanya walaupun ditiup sangkakala. Ini termasuk dalam 10 perkara tadilah yang tidak binasa. Ke-76, wajib kita percaya, kita yakin akan melihat akan wajahnya, wajah Allah Ta'ala yang mulia. Kita sebut dah tadi, wajah ni adalah perkataan bahasa Arab yang tidak diterjemah. Wajhun dalam ayat Quran tu, yang mulia bagi segala orang yang mukminin. Gini, antara nikmat yang paling besar, bahkan nikmat yang paling besar di akhirat kelak adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat ahli syurga yang paling besar sekali dan paling tinggi sekali, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum melihat wajah, dan bukan melihat wajah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa hukumnya? Hukumnya pada sudut akal adalah harus pada akal kita melihat Allah Ta'ala. Yang kedua, pada sudut syarak, kepada orang-orang yang mukminin, maka wajib pada syarak mereka tu melihat. Kepada orang yang dapat ganjaran melihat, maka wajiblah mereka tu melihat. Baik, kita nak faham makna melihat tu pula. Dalam bahasa yang digunakan oleh Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala cerita bahawasanya dia tu tadi akan dilihat hambanya di akhirat kelak, Allah Ta'ala guna lafaz nazar dalam bahasa Arab. Nazar, lafaz nazar dalam bahasa Arab ni, ila rabbika, dalam ayat Quran tu tak bagi, nanti dia bagi. Dia guna lafaz nazar. Nazar ni dalam bahasa dia tidak terikat dengan kaifiyah dan had. Maksudnya misal kita tengok ni, kita tengok meja, tengok dengan ada had, sini bucu meja, sini bucu meja, sini bucu meja. Nazar dia lebih umum daripada tu. Maksudnya hak kita tengok ni dalam bahasa dia panggil al-idraku bil basar. Tengok dengan mata. Tengok dengan mata ni dia ada hujung ni. Ni hujung meja. Dalam bahasa dia panggil idrak bil basar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
la tudrikuhul absar. Allah Ta'ala kata, mata kamu makhluk tidak akan meliputi Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak ada had. Allah Ta'ala dia tak ada hujung lagu ni. Hujung dengan hujung. Benda yang nak idrak bil basar, dia kena ada hujung lagu ni. Dia kena ada had. Baru jadi idrak bil basar. Luah kita senang. Luah kita semua melihat. Idrak bil basar pun melihat. Nazar pun melihat. Dalam bahasa Arab dia tak sama. Allah Ta'ala cerita dia boleh dilihat, tapi dengan cara nazar. Dan Allah Ta'ala nafikan idrak bil basar. Nampak tu dah? Kata musannif, dan dilindungkan, yakni ditegah melihat bagi segala kafirin. Segala orang kafir tak dapat melihat Allah. Dengan tilik, dengan ni dia takluk pada melihat. Kita takdir kalam dah. Gini, wajib kita percaya akan melihat akan Allah Ta'ala tadi dengan tilik, yakni dengan melihat yang sepatut baginya bagi Allah. Apa maksud melihat yang sepatut? Dengan tiada berkaifiyah. Ini orang panggil berkaifiyah. Kalau orang tanya, kaifa hadzal maktab? Lagu mana meja ni? Kita boleh surah. Meja ni dia tingginya setakat ni. Panjang dia setakat ni. Tu orang panggil berkaifiyah. Allah Ta'ala tak ada kaifiyah. Sebab dia tak ada hujung, dia tak ada saiz, dia tak ada besar, dia tak ada kecil. Nah, lepas tu kita sebut Allah Maha Besar, yakni Allah Maha Besar pangkatnya, bukan besar saiznya. Dah tu dah. Lepas tu kena faham satu kaedah dalam penggunaan nak memahami kalamillah dan hadis. At-tarjamatu ba'da fahmil murad. Terjemah selepas daripada faham makna. Bukan terjemah dulu, lepas tu baru cari makna bahasa. Bukan. Terbalik tu. Terjemah ba'da fahmil murad. Faham makna dulu dalam bahasa Arab, baru boleh terjemah dalam bahasa kita. Boleh dah? Itu kaedah dia. Kaedah tu kecil, tapi kalau orang tak faham, dia jadi sesat. Kata musannif, dengan tiada berkaifiah dan tiada bertempat dan tiada berjihah dan tiada pula dengan cahaya mata kepalanya, bukan dengan butir mata. Boleh dah? Tu. Jadi mata kita tak dapat nak meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu maksud melihat kepada wajhullah, setengah ulama tafsir melihat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna hijab kita diangkat daripada apa? Penglihatan kita, daripada diri kita. Boleh? Tetapi sini bahkan, tetapi sini dia sakut dengan melihat hak atas sekali tadi. Kita sebut dalam istilah bahasa dulu dah. Kita tidak nak mengajar bahasa Arab, tapi kitab ini ditulis dengan cara lagu tu, maka kita kena cerita. Ni orang panggil sangkut idrab, balil idrab, kepada melihat atas sekali. Jadi nak baca dia kena lagu ni. Wajib kita percaya akan melihat Allah bahkan bagi segala jasadnya, yakni nampak Allah Ta'ala tu dengan seluruh jasad, bukan dengan mata sahaja. Seluruh jasad akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tu maksud musannif. Seperti dihilangkan hijab antaranya, antara makhluk, antara Allah dan antara hamba yang mukminin di akhirat kelak. Nak tanya, kita tanya soalan mudah. Melihat ni kita hak melihat lah ni, hak melihat gini ni lah, hak kata melihat kepada benda berhad ni, dia lazim tak dengan mata? Dengan bahasa mudah, boleh tak kita melihat dengan kepala, melihat dengan telinga, melihat dengan lutut kita? Masalah contoh, boleh tak? Cuba kita faham makna melihat. Apa maksud melihat? Misalnya gini, kita tengok meja ni, kita perhati di sini ada meja. Boleh jadi tak? Ataupun kita kata harus tak pada akal, seorang yang duduk di seberang tu, bukan duduk dalam masjid tu, seberang jalan tu, duduk kedai depan tu, dia tahu tanpa melihat keadaan meja ni ada juga. Allah Ta'ala boleh bagi tak ilmu yang sama seperti orang melihat kepada orang yang duduk seberang sana? Boleh kan? Jadi tahu ilmu yang dilihat tak syarat dengan melihat.
Sebab tu ikatan melihat ataupun ilmu yang terhasil dengan sebab melihat tadi dengan mata hanyalah ikatan yang adi sahaja. Dalilnya baginda Nabi SAW tahu perkara yang dilihat di hadapannya, tahu perkara yang berada di belakangnya seperti perkara yang dilihat di hadapannya. Ada mata ke belakang ni? Tak ada. Tapi Nabi SAW tahu benda di belakangnya SAW seperti benda tu duduk depan dia. Lagu mana? Allah Ta'ala hak capai ilmu. Pas kalau contoh orang tu buta masalah, boleh tak Allah Ta'ala campurkan ilmu melihat seperti orang melihat walaupun mata dia tak ada? Boleh. Tak ada masalah. Gitu. Tu kita kena faham. Pas kita hak peliknya orang dah. Bila dia tengok cerita seorang tu tadi buta, lepas tu pergi pasal mata robot di sini selalu contohnya. Dia boleh terima. Boleh terima dia mata robot tu duduk sini dan melihat dengan melihat yang sama. Bahkan dia boleh terima kalau melihat tu ganah lagi. Boleh dia terima. Tapi kalau hak masalah ni dia tak boleh nak terima. Tu pelik juga tu. Tu. Khulasahnya kita faham, melihat dengan mata adalah ikatan adi sahaja. Benda beradat ni boleh mukhalafah tak? Boleh mukhalafah. Tuhan boleh bagi ilmu orang yang tak ada kepada orang yang tak ada mata seperti mana ilmu orang yang ada mata. Tak ada masalah. Nabi SAW kan ketika dia surah ke apa? Dia surahkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sama juga. Tu kita boleh tengok situ. Habis. Kata musannif rahimahullah, kena molek dia buat 76 ni. Musannif buat 76 ni masalah ni. Seolah-olah nak suruh sabar tu sampai ujung. Gitu. Sikit lagi dah. Kita marah. Bukan semua. Kata musannif rahimahullah, dia kata tetapi bahkan bagi segala jasadnya seperti dihilangkan hijab antaranya dan antara hamba yang mukminin di akhirat kelak. Maka melihatlah hamba itu akan zat Allah Subhanahu wa taala dengan sekalian tubuhnya. Moga kita dikurnia. Bermula yang seperti melihat yang pada adat dan pada akal keduanya mustahil. Hak kita duk tengok pada adat ni dan hak kita duk faham dengan akal kita tu, itu melihat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Kenapa mustahil? Kita cerita tadi, melihat yang kita duk guna pada adat ni, dia pada benda yang ada had. Allah Ta'ala tak ada had. Tu, sebab tu musannif buat mari dalil bawah tu, la tudrikuhul absar. Maka wajib perimankan melihat wajah Tuhannya hamba bagi segala orang yang mukminin, dan kaifiyat itu majhul pada kita. Habis. Firman Allah Ta'ala, wujuhun, ni nak tadi tu, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ni hak tu guna lafaz nazirah. Nazirah, dia tidak terikat dengan had, dia tidak terikat dengan kaifiyat. Tu habis. Beberapa muka pada hari kiamat memandang ia kepada muka Tuhannya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, selagi memandang ia. Dan adapun firman la tudrikuhul absar, terjemahkanlah, yakni tiada mendapat akan dia oleh mata. Apa maksud dia? Maknanya tiada meliputi dengan dia segala mata. Macam kita syarah tadi lah. Idrak bil basar, macam hak kita duk tengok tadi. Kita duk tengok kepada semua duk tengok kepada kita, tu orang panggil idrak bil basar. Hak ni mustahil berlaku pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala tak ada kaifiat dan had. Ngalah dah. Ke-77, membuangkan yang menyakiti daripada jalan. Buang benda-benda yang boleh menyakiti seorang daripada jalan-jalan. Kata musannif, yang di jalan manusia, jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Ada paku, kita buai. Ada kaca, kita buai. Ambil kutip tak dalam poket kau dan sebagainya. Sekira-kira orang lalu tadi tak kena cedera. Buat lagu tu menambah iman. Sikit lagi.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Bermula iman itu 70 dan lebih. Macam kita cerita sebelum ni, lafaz bid'un ni dia bukan 7 maksud dia. Bid'un ini adalah 5 ke atas. Sebab tu dalam setengah riwayat para ulama dia kira 70 ne cabai, 77, 78, 79. Tu kita kena tahu. Dia kata daripada iman tu, cawangan yang terlebih tinggi, apa yang paling tinggi daripada cabang iman? La ilaha illallah. Dan yang kurangan, menghilangkan yang menyakiti pada jalan manusia. Tu. Lalu musannif nak tafsir 2 kalimah. Lafaz bid'un dan maksud kepada adna. Boleh jadi orang faham adna tu dengan makna iman yang paling rendah. Musannif kata bukan. Tafsir adna adalah yang paling mudah buat. Yang paling mudah buat apa? Mengalihkan benda yang menyakiti daripada jalan. Kata musannif 2 perkara ngelah tadi. Dan makna bid'un itu barang yang antara 3 hingga kepada 9. Tu ni tafsirnya setengah daripada tafsirnya lafaz bid'un. Kalau kita buka kamus, bid'un akan ada 3 tafsirnya. 3 hingga 9, 5 hingga kepada 9, atas daripada 5 hingga 9. Tu lafaz-lafaz bid'un, tafsirnya kepada bid'un. Musannif di sini mentafsirkan bid'un 3 hingga 9. Daripada bilangan semua nombor 3 hingga 9 dalam bahasa dia panggil bid'un. Dan kata kil lain daripada yang demikian itu, selain daripada 3 9. Berapa? Tadi kita cerita dah. 5 hingga 9, 6 hingga 9. Tu tafsir bid'un. Kata ulama, makna adna itu, apa makna adna? Yang terlebih hampirnya, yang terlebih dekat, yang terlebih mudah kepada kamu. Bukan makna adna itu daripada dana'ah. Apa makna dana'ah? Yakni hina yang kurang. Bukan makna tu. Adna maksudnya yang paling dekat, mudah nak buat. Tu macam kita lalu pandai kan, tu bi nampak ada paku-paku dan sebagainya, sepak pun dapat pahala dah. Tinggal niat je. Habis. Dia kata, kerana iman itu tiada padanya kekurangan. Hanya senya, maksud adna itu hampir, yakni dekat. Habis kata musannif, wallahu a'lam. Lepas tu dalam cetakan tulisan setengah anak murid musannif disebut ni, kita bacalah. Telah sempurna bilangan syu'batul iman yang 77 itu, yang dinakal akan dia daripada kitab Muta'allim, yakni Hidayatul Muta'allim wa Umdatul Mu'allim, bagi Syekh Daud ibni Abdillah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi barakatihi amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kullama dzakaraka adh-dhakirun ghafala an dzikrikal ghafilun. Habis. InsyaAllah setiap daripada apa yang kita baca daripada awal tu, sapalah kepada hak ni, moga-moga mudah dan dipermudahkan kita untuk beramal pada setiap satunya. Sekira-kira Allah Subhanahu wa taala jadikan khatam ini sebagai tanda dan alamat Tuhan nak bagi kabul Ramadan kita pada tahun ini, insya-Allah. Dan apa yang kita dapat daripada faedah boleh sebar-sebarkan kepada ummah dengan cara yang paling terbaik dan sesuai dengan situasi masing-masing. Ambillah peluang untuk menyebarkan ilmu Allah, kerana padanya sangat banyak manfaat, insya-Allah. Di akhiri kitab tu tadi ada doa khatam Quran. Jadi bolehlah masa nak khatam Quran, kali yang keberapa dah masing-masing, ada kali ke-10 dah khatam Quran, boleh puasa ni. Kali ke-11 ikutlah, kali ke-berapa pun. Walaupun kali pertama, boleh baca doa ni selepas daripada khatam Quran. Habis qul a'udzu birabbin nas, masuk Al-Fatihah,
Lepas tu masuk surah Baqarah, muka surat pertama, naik kepada muka surat Baqarah yang kedua, ayat pertama, habis baca ayat pertama, baca doa ni. Sadaqallahul aliyyil azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul karim ila akhirih. Itu cara baca dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. Hamba minta maaf jika ada kekurangan sepanjang baca kitab. Kalau ada silap maklumat ataupun tersalah maklumat, boleh mari khabarkan kepada kita, bagi tahu kepada kita. Moga-moga kita dapat baikilah sebelum daripada kita tak ada, sebelum daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih semua sekali. Moga-moga dipermudahkan segala urusan insya-Allah dan diberkati semua sekali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazaa diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas daurah di 10 akhir Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, kita akan menjemput pula lah Fadhil Ustaz untuk daurah pada siri yang seterusnya insyaAllah. Dan untuk maklumat semua, Fadhil Ustaz akan melanjutkan pengajian dia semula di Mesir bulan 5 ni insyaAllah. Kalau berkesempatan, kita jemput pula lah untuk daurah yang seterusnya sebelum Ustaz pergi di Mesir menyambutkan pengajiannya dalam master, bidang master insyaAllah. Dan yang nak minta pada semua yang daurah sekali pada pagi ni, untuk sempena majlis khatam Quran ni, nak minta kita ambil gambar sekali boleh dah. Depan ni kita pakai ambil gambar belakang, pergi kitab masing-masing. Oh, ambil gambar sekali dah. Gambar-gambar. Muslimin saja dah. Muslimin saja.